Kisah ini dikumpulkan daripada pelbagai sumber dan kesahihannya tidak dapat diketahui. Anggap sahaja sebagai satu hiburan. Anda bersama saya Ekram dan kisah seram pada malam ini ialah siapa meninggal? Malam-malam mengusung jenazah di Jalan Batu 13. Pada suatu hari, rombongan 5 orang pemancing yang diketuai oleh seorang anak muda yang baru pulang dari Australia. Dia ni memegang ijazah khazanah laut dalam. Namanya Syafiq. Mereka berlima bercadang untuk turun memancing bersama rakan lamanya. Tempat pilihan kali ini bukan di laut, tetapi di sebuah kolam lama yang ditinggalkan di pendalaman kawasan orang asli di Sungai Tahan. Nama sungai ini bukan nama yang sebenar. Kolam ni bagaikan sebuah tasik kecil, tetapi memang dalam dan dihuni oleh banyak spesies ikan tongsan dan toman. Semuanya bersaiz besar. Inilah yang menyebabkan mereka teruja untuk pergi memancing di kawasan tersebut. Maka perjalanan pun dimulakan. Mereka menuju ke lokasi berkenaan dengan menaiki sebuah van. Mereka meninggalkan Seremban tepat pukul 10 malam. Dalam keadaan cuaca yang waktu itu cerah. Syafiq ni jenis yang berada di laut lebih lama dari di bilik kuliahnya ketika menuntut ilmu di Australia. Jadi minatnya tidak kira tempat, sama ada di laut ataupun di tasik. Dalam perjalanan menuju ke tasik tersebut, mereka melalui Batu 13. Jalannya kecil, lagi sunyi. Tiba-tiba, perjalanan mereka terpaksa diperlahankan kerana rombongan mengusung jenazah memenuhi separuh jalan. Jalan tersebut gelap. Tiada langsung lampu jalan. Apa yang menjadi semakin pelik? Langkah rombongan jenazah tersebut pantas bagaikan berlari. Apabila melintasi rombongan tersebut, mereka singgah di sebuah pekan kecil. Minum di warung seorang tua yang berkopiah putih. Masa itu, semua rasa normal. Tetapi masih ada rasa ingin tahu di kalangan mereka. Siapakah yang meninggal dunia? Mereka pun membuat keputusan untuk menanya orang tua tersebut. Ketika ditanya mengenai jenazah yang diusung pada waktu tengah malam di Batu 13, orang tua berkenaan bagaikan tidak tahu apa yang berlaku. Beliau menerangkan bahawa kawasan itu perkampungan orang Bunian. Kalau tidak berhati-hati, sesiapa yang melaluinya ketika itu akan memilih jalan menuju gaung kerana mengelak rombongan mengusung jenazah dalam satu kumpulan yang ramai. Kata orang tua itu lagi, "Kamu semua kena hati-hati kalau tiba di satu kawasan pada waktu malam. Tapi kalau boleh, elak. Jangan melalui jalan itu selepas 12:30 malam." Orang tua itu mengingatkan kumpulan berkenaan. Dengan itu, rombongan berkenaan terpaksa berdepan pelbagai halangan sebelum tiba di lokasi di lewat tengah malam. Halangan kedua adalah ular besar merintasi jalan sebelum tiba di kawasan pendalaman orang asli di Sungai Tahan. Terhalang perjalanan hampir 1 jam, cukup menjejaskan semangat dan harapan anak muda yang baru pulang dari Australia itu pada mulanya untuk turun memancing. Mereka meneruskan perjalanan sebaik sahaja ular besar memberi laluan. Tetapi tiba-tiba keadaan cuaca pula mula berubah. Langit yang sebelum itu dipenuhi bintang bertukar gelap pekat dengan sekali kilat bermain di dada langit. Namun begitu, perjalanan diteruskan. Kali ini mereka lebih berhati-hati. Beberapa minit kemudian, mereka terhalang lagi apabila sebatang pokok besar tumbang melintasi jalan.
serta-merta hujan mula turun beserta angin kencang bagaikan ribut. Syafiq tidak panik, tetapi terus berdoa dengan suara terang. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada sebarang keburukan. Engkau tunjukkan jalan yang benar jika ada makhlukmu berniat jahat terhadap kami. Sesungguhnya kekuasaanmu lebih dari segala-galanya. Amin. Sejurus habis sahaja doa Syafiq, pokok tumbang hilang serta-merta dan mereka dapat meneruskan perjalanan. Perkampungan orang asli masih lagi jauh. Perjalanan bertambah sukar apabila hujan semakin lebat. Dan anehnya, sekali lagi mereka terserempak dengan rombongan yang mengusung jenazah. Kali ini rombongan lebih ramai dan mereka semua menutup jalan. Apabila teringat pesanan orang tua tadi, mereka memberhentikan van sambil membunyikan hon beberapa kali dengan kuatnya. Rombongan membawa jenazah hilang serta-merta. Sekali lagi, mereka meneruskan perjalanan dan berehat sebaik tiba di perkampungan orang asli dan terus bermalam. Keesokan harinya, mereka tidak meneruskan hasrat untuk ke Tasik, sebaliknya berpatah balik ke Seremban setelah petanda buruk dapat dirasakan. Seperti mereka dihalang setiap kali meneruskan hasrat ke Tasik ataupun kolam lama di hujung kampung. Mak, oh mak. Zana memanggil ibunya yang baru sahaja selesai solat. Katanya, ada seorang rakan dia mahu meminjam telekung sebab mahu bersolat. Mana kawan Zana tu? Mari tunjuk dekat mak. Jawab ibunya hendak menduga. Zana seolah-olah menarik tangan kawannya itu. Alamak, dia malulah. Dia tak nak jumpa mak. Zana kemudiannya berlalu pergi. Itulah salah satu gangguan yang dialami oleh Zana, anak saudara aku. Zana ni mempunyai kelebihan untuk melihat benda-benda yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Kadang-kadang, Zana rasa dia sentiasa diekori sesuatu. Ada yang ingin berdamping dengannya. Fikir balik, memang kesian kalau tengok Zana ni. Emosinya seringkali terganggu kerana gangguan-gangguan ini. Ada sekali akak aku terdengar Zana berbual seorang diri di halaman rumah. Janganlah naik. Badan awak tu berat. Penat kaki kayu basikal ni. Tiba-tiba bulu roma kakak aku meremang bila mendengar perbualan Zana. Masa tu kakak aku menyapu sampah. Terus kakak aku tanya dengan siapa dia bercakap. Kata Zana, dia bercakap dengan rakannya. Katanya lagi, rakannya itu berbadan besar dan berat, tapi masih mahu menumpang basikal Zana. Dengan sepantas kilat, kakak aku menarik Zana masuk ke rumah. Zana pula ketawa dan mengejek kawan dia. Nah, padan muka kau kena marah dengan mak aku. Hahaha. Banyak lagi benda yang pelik Zana boleh lihat, tapi semua yang diceritakan kepada kami, kadang-kadang Zana termenung sendiri melayan perasaannya. Entah apa yang difikirkannya. Kadangkala kakak aku rasa tertekan dengan gangguan yang dialami oleh anaknya. Ada masanya dia sendiri rasa seram sejuk yang amat sangat. Selalunya kakak aku cuma reda kerana mereka juga adalah makhluk Tuhan. Pernah ketika kakak aku tidur, dia rasa katil dia seperti ada orang sedang duduk. Segera dia keluar dari bilik itu. Pada hari yang lain pula, bila kakak aku di dapur memasak, kakak aku terbau aroma kopi yang sangat harum. Sedangkan masa tu dia tidak ada pun membancu kopi. Kalau gangguan yang seperti ini berlaku, kakak aku hanya mendiamkan diri dan buat tidak tahu. Gangguan ini pernah kami alami ketika kami berkunjung ke rumah kakak aku. Yang paling kerap kami dengar, orang sedang berjalan. Sedangkan masa tu tiada siapapun di atas. Pelik. Tapi kami faham dan kami buat
tak tahu. Biar, dia cuma lalu, kata mak dengan nada berbisik. Aku pernah sekali diganggu masa tidur. Aku paling suka tidur dekat atas rumah sebab sejuk. Maklumlah rumah kampung. Masa tu aku nak terlelap. Tapi aku terasa ada orang berjalan di tepi tilam aku. Aku dah rasa lain macam. Tidak berani pula aku nak tengok siapa dia. Aku cuba baca apa yang patut. Dah lama sikit aku jeling sekitar ruang. Tengok tiada sesiapa. Badan rasa seram sejuk. Sudahlah gelap. Nasib baik benda tu tak kacau lebih-lebih. Kalau tidak, tak tahulah. Tidak terkecuali anak saudara aku yang bernama Syahira. Masa tu dia tidur di bilik bawah. Orang lain dah tidur. Dia pula terdengar orang sedang menyangkul tanah. Serta kanak-kanak yang sedang menangis. Sayup-sayup di tepi tingkap bilik. Sampai ke subuh, semua orang bangun. Dia menangis minta tolong teman pergi toilet. Hari dah siang, barulah dia ceritakan semuanya kepada kami. Selepas kejadian itu, dia dah tidak mahu ikut kami pulang ke kampung. Trauma katanya. Pernah juga kakak aku memanggil seorang ustaz untuk tengok-tengokkan rumah dia. Bila ustaz tu datang, dari jauh ustaz tu dah rasa ada yang tidak kena. Yang membuatkan kami terkejut. Ustaz tu bagi tahu kakak aku, rumah kakak aku ni ramai yang menumpang. Benda ni dah lama menetap di sini. Banyak, bukan sikit. Dekat bawah rumah lain lagi. Dekat belakang rumah lain lagi. Dan di ladang sawit tu pun ada juga. Tapi, betulkah tidak? Dari gangguan yang kakak aku alami, mungkin apa yang dikatakan ustaz ini benar. Sejak berubat dengan ustaz, alhamdulillah, sudah semakin kurang gangguan dari benda tu. Dan kekerapan bunyi lantai dipijak pun sudah tidak kedengaran lagi. Mungkin juga makhluk yang menumpang ni sudah berpindah di tempat lain. Ataupun mereka semua berada di ladang kelapa sawit di sebelah rumah kakak aku. Kenapa kami rasa mereka semua berpindah ke kawasan tersebut? Kerana ada beberapa penghuni yang ternampak banyak rumah orang di kawasan ladang kelapa sawit. Padahal di pandangan kami, ia hanyalah ladang kelapa sawit yang lapang. Kisah benar ini terjadi ke atas bakal keluarga aku sendiri, iaitu ahli keluarga tunang aku. Sebelum aku menceritakan kisah ini, memang aku sudah berfikir 2-3 kali. Tetapi, di atas niat untuk dijadikan pedoman dan pengajaran, di sini aku menceritakan pengalaman yang aku lalui ini. Cerita ini bukan kerana mahu mengaibkan arwah, kerana di masa hayatnya, arwah terkenal dengan sikap baik hati dan rajin berusaha. Kisah ini terjadi kepada arwah datuk tunang aku. 14 tahun yang lalu, tunang aku dijaga oleh arwah datuknya bersama neneknya di sebuah kampung yang tidak perlu aku sebutkan kampungnya di mana. Tunang aku dijaga sejak kecil di sana. Manakala ibu bapanya menetap di Taman Saujana, Johor Bahru. Tunang aku ni memang rapat sangat dengan arwah. Macam aku cakap tadi, arwah ni memang rajin dan sering manjakan tunang aku dengan kasih sayang yang amat-amat sangat. Nak pergi sekolah, dihantar. Masa balik sekolah, dijemput. Walhal sekolah rendah tunang aku tu dalam kampung tu. Memang dekat dengan rumah. Arwah ni memang mempunyai penampilan yang segak. Rajin ke hulu ke hilir. Jika ada masa yang lapang, arwah akan mengajak tunang aku ke sebuah taman untuk bertemu dengan mak dan ayahnya. Tapi arwah dah suruh tunang aku berjanji agar tidak menangis bila setiap kali berjumpa dengan ibu bapanya. Kenapa tunang aku ni terpisah dengan ibu bapanya? Lebih baik aku biarkan rahsia. Apa-apa pun, arwah datuk tunang aku ni bekerja menjaga surau di sebuah resort. Tempat ni memang berhampiran dengan kampung. So, tiadalah jauh sangat. Nak dijadikan cerita, suatu hari, datuk tunang aku ni bersama rakannya seorang warga Indonesia ke salah satu tempat di kawasan resort. Arwah tertarik dengan daun mengkuang yang terdapat di situ.
Biasanya daun ni orang buat tikar. So, tanpa melengahkan masa, datuknya menebas daun mengkuang. Tiba-tiba, tanpa diduga, hujan panas turun. Arwah rebah dan dihantar ke rumah dan lantas terlantar sakit. Apabila berubat secara kampung dengan 3 orang pengamal perubatan tradisional yang berbeza, semuanya memberitahu jawapan yang sama, iaitu arwah terambil barang kepunyaan bunian. Astaghfirullahalazim. Lebih menyedihkan, ketiga-tiga pengamal perubatan tu kata, mereka mahukan nyawa arwah sebagai ganti. Luluh hati setiap orang yang rapat pada waktu itu ketika mendengar ada setengah kes manusia yang terambil barang bunian. Golongan bunian ini hanya mahu barang kepunyaan mereka semula. Tetapi di dalam kes datuk tunang aku ni, bunian mahukan nyawa. Itu yang susah. Jadi, bila dihantar ke hospital, doktor tidak dapat merawatnya kerana tidak mengetahui punca. Sedangkan semasa hayatnya, arwah tidak pernah mengalami apa-apa jenis penyakit. Beberapa minggu kemudian, Tuhan lebih sayangkan arwah. Arwah menghembuskan nafasnya yang terakhir dan pergi meninggalkan cucu tersayang. Meraung tunang aku kerana sepanjang hidupnya, dia lebih rapat dengan datuknya berbanding ibu bapanya sendiri. Mana tidaknya, mahu diikutkan 15 jam dia bersama arwah sepanjang hayatnya dari kecil. Nak pergi sekolah, arwah siap dukung di belakang. Betapa kasihnya seorang datuk terhadap cucu sendiri. Tidur pun bersama datuk dan neneknya. Tetapi 3 bulan sebelum arwah pergi, arwah menyuruh tunang aku tidur bilik berlainan. Arwah tahu dia mahu tunang aku belajar tidur keseorangan. Seolah-olah dia tahu yang dia akan meninggalkan cucu tersayang untuk selama-lamanya. Dari cerita yang aku nyatakan di sini, jika kita di dalam hutan, tidak kiralah tempat itu hutan tebal ataupun sudah diterokai, janganlah kita senang-senang mengambil barang di dalam hutan. Mungkin daun mengkuang tu adalah mainan mereka. Terpulang kepada semua sama ada mahu percaya atau tidak. Apa-apa pun, aku sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Terima kasih kerana menonton Kupi-Kupi Go Seram. Apa-apa pun like dan share jika anda rasa kisah ini menarik. Saya jumpa anda pukul 10 malam esok. Kupi-Kupi Go menarik setiap hari.